Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ini adalah siri yang ke-9 bagi tahap lanjutan sijil pengajian masjid negeri untuk subjek mustalah hadis dan hadis. InsyaAllah kita pada pertemuan kali ini kita membaca hadis dari kitab sambungan daripada kitab Riyadhus Salihin pada tajuk bab berkenaan tentang banyak jalan kebaikan, dan kita telah sampai pada muka surat 83. Muka surat 83 pada hadis yang ke-7. As-sabi'u anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid sama ada pada waktu pagi ataupun waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan hidangan syurga baginya sepanjang pagi maupun sepanjang petang. Jadi hadis ini ialah berkenaan salah satu daripada jalan kebaikan yang ada dalam agama kita ialah melazimi ke rumah Allah, ke masjid. Dan disebutkan dalam hadis ini berkenaan kelebihan pergi ke masjid. Pergi kemudian balik tadi, dan merupakan galakan untuk menjaga solat berjamaah. Sehingga disebutkan nuzulan. Yang disebutkan nuzulan, apa itu an-nuzul? Iaitu al-qut wal-rizqu wa ma yuhayya'u lid-dhaif. Dari segi bahasanya, iaitu satu makanan ruji dan rezeki yang disediakan untuk tetamu. Jadi satu makanan ruji dan rezeki yang disediakan untuk tetamu. Kalau umpamanya orang datang ke rumah kita, kita sediakan makan nasi, umpamanya dengan lauk pauk dia, itu nuzul. Jadi di sini disebutkan siapa yang pergi ke masjid waktu pagi atau waktu petang, Allah sediakannya nanti di syurga nuzul, yakni makanan tadi, hidangan tadi, setiap kali pada waktu pagi dan petang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. الثامن عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita-wanita Islam, janganlah sekali-kali seorang tetangga itu merasa hina, yakni memandang rendah, untuk memberi sedekah kepada tetangganya walaupun hanya firsina syatin, walaupun firs kambing. Firs ini maksudnya ialah kaki, kaki kecil dia tadi, tapak dia, tapak daripada binatang tadi, ataupun kaki dia tadi, itu dia panggil dengan firs, kaki kecil dia.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kerana kaki dia ataupun tapak dia tadi hanya ada sedikit daging sahaja. Pada kaki kambing tu umpamanya, kaki tu dipanggil dengan kurak. Jadi pada tulang kaki itu, kat kaki-kaki itu, dia hanya ada sikit-sikit daging. Jadi kebiasaannya seseorang itu dia malu nak bagi dekat orang perkara tersebut. Dia ni orang yang susah, tapi mungkin dia nak bagi hadiah kepada jiran dia, dia rasa malu. Dan jiran yang menerima pula mungkin akan memandang rendah akan perbuatan tersebut, hadiah tersebut. Lalu Nabi menyatakan dalam hadis ini, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah jiran perempuan ini memperlekehkan jiran perempuannya, walaupun dia bagi kaki kambing tadi, kaki yang tak ada isi banyak tadi. Yang ni daripada pemberi, janganlah dia merasa susah hati, kerana itulah kemampuan dia. Dan bagi penerima, janganlah memperlekehkan hadiah ataupun pemberian tadi. Jadi hadis ini, pengajaran yang pertamanya berkenaan dengan galakan untuk memberi hadiah, sedekah semampunya, walaupun sedikit. Yang bagi orang yang susah, maka kemampuan dia demikian, maka itulah yang disedekahkan. Tetapi perlu diingat, di sini juga sebahagian orang melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Umpamanya dia mensedekahkan sesuatu yang dia sudah tidak perlu lagi. Umpamanya makanan yang telah rosak. Peniaga-peniaga apabila barang makanannya tak laku, kemudian hampir rosak, maka dia pun sedekahkan. Dia sedekahkan ke masjid, dia sedekahkan untuk pelajar-pelajar tahfiz. Akhirnya bila orang makan, akhirnya orang itu sakit perut, keracunan makanan. Ini tidak termasuk dalam hadis ini. Hadis ini berkenaan dengan seorang yang susah, tapi dia nak bagi juga hadiah, nak bagi juga sedekah kepada orang lain. Jadi hadis ini menggalakkan supaya orang yang miskin tadi pun dapat bersedekah, memberi hadiah. Dan bagi pihak penerima, jangan memandang remeh akan pemberian tersebut. Maka sesungguhnya kebaikan ini sepatutnya untuk dipuji dan disyukuri. Jadi bagi seorang yang menerima hadiah tadi, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Kerana pemberi tadi telah berusaha untuk melakukan satu kebaikan dalam batas kemampuannya. Yang keduanya, hadiah ini sekalipun kecil pada pandangan pelakunya, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaatnya juga besar kepada orang yang menerimanya. Satu hadiah yang diberikan mungkin nilainya itu kecil, tetapi ia memberi satu kenangan, satu penghargaan daripada orang yang menerimanya. Umpamanya apabila kita berjalan, umpamanya kita jumpa orang tepi jalan, kita bagi sebotol air mineral. Mungkin harga air mineral itu RM1 sahaja. Tapi pada dia yang menerima hadiah itu, dia berasa sangat besar hati. Kita nampak budak-budak di tepi jalan. Kadang-kadang dibagikan mungkin sebiji 2 gula-gula pada dia, ataupun seketul kuih pada dia, kan, sebiji kuih kepada dia. Maka pada si pemberi tadi mungkin benda tu tidaklah terlalu tinggi nilainya, tapi bagi penerima tu dia akan ingat sampai bila-bila. Jadi ini syarak agama mengajarkan kita supaya melakukan kebaikan dalam kadar kemampuan kita. Orang kaya bersedekah, memberi hadiah dengan kadar dia. Ada pun orang yang susah seperti ini, dia juga ada kadar dia. Masing-masing
mempunyai ruang untuk melakukan kebaikan. Kerana jalan kebaikan ini sangat banyak. At-tasi'u anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman muttafaqun alaih. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 lebih cabang. Perkataan bid'un di dalam hadis ini, bahkan di dalam bahasa Arab, merujuk kepada bilangan 3 hingga 9. Bila disebutkan bid'un wa sab'un, iaitu 70 lebih, yakni 73 hingga 79 cabang. Iman itu mempunyai 73 hingga 79 cabang. Au bid'un wa sittuna syu'bah. Perawi hadis ini syak mana satu yang Nabi sebut ataupun gurunya sebut. Lalu diriwayatkan dua-dua. Satu lagi kata atau 60 lebih cabang. Yakni 63 hingga 69 cabang. Dan yang menariknya, para ulama yang kemudian selepas mendengar hadis ini, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Imam Ibn Khuzaimah dan lain-lain, mereka telah melakukan tatabbu', yakni mereka telah membaca, meneliti setiap ayat Al-Quran secara teliti dan juga hadis-hadis Nabawi, hadis-hadis Nabi, dan mereka telah mengumpulkan 60 lebih ataupun 70 lebih cabang iman yang telah diisyaratkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Kerana apabila Nabi sebut 60 lebih ataupun 70 lebih, ini bukan perkataan kosong. Artinya memang kalau dikaji secara teliti daripada Al-Quran dan hadis Nabi, akan didapati cabang-cabang ini secara tepatnya. Jadi ini telah dilakukan oleh para ulama kita seperti Imam Al-Baihaqi, khususnya dalam kitabnya Syu'abul Iman. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama, yakni cabang iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Inilah cabang iman yang paling utama. Sebab apa? Kerana kalimah la ilaha illallah inilah yang menjadi penyelamat seseorang nanti daripada masuk ataupun kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada kalimah la ilaha illallah, walau macam mana pun keadaannya di akhirat nanti, wal'iyadu billah, dimasukkan ke dalam neraka sekian lama, akhirnya dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Maka kalimah la ilaha illallah ini adalah cabang iman yang paling utama. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah, yakni cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, kotoran daripada jalan, duri-duri, dahan-dahan kayu, sampah-sampah dan seumpamanya. Itu juga merupakan cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah satu cabang daripada iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis ini, yang pertamanya ialah iman itu mempunyai tingkatan. Iman itu mempunyai tingkatan. Dan iman ini melazimi dengan amalan. Iman itu melazimi dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala dalam
banyak ayat menyebutkan menggandingkan di antara iman dan amal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya iman sesuatu yang berada di dalam hati. Maka dibuktikan dengan amal soleh, yakni perbuatan lahiriah, zahir. Iman tadi dalam hati, la ilaha illallah. Maka dibuktikan dengan amalnya. Amalnya umpamanya tadi membuang kotoran di jalan. Dari segi akhlaknya dia bersifat dengan pemalu. Jadi itu menunjukkan hubungan di antara iman dan amal soleh. Yang keduanya ialah berkenaan kelebihan sifat malu dan anjuran untuk anjuran dengan sifat ini. Kerana sifat malu ini akan mengelakkan pelakunya daripada melakukan maksiat. Sifat malu ini pada sifat malu yang baik. Sifat malu untuk melakukan perkara yang dilarang Allah. Adapun sifat malu yang tidak dianjurkan seumpama malu untuk menuntut ilmu. Malu ni ada yang terpuji dan ada yang terkeji. Adapun malu yang terpuji ini berkait dengan malu untuk melakukan maksiat dan seumpamanya. Adapun malu yang dikeji ataupun terkeji ini ialah malu pada melakukan kebaikan. Umpamanya dia malu untuk belajar. Lalu walaupun dia dalam keadaan jahil, dia malu nak belajar. Si fulan tidak tahu baca Al-Quran, kan, tapi malu nak belajar. Jadi bila dia malu nak belajar, maka dia kekal dalam kejahilan. Dia tak tahu tentang satu hukum hakam yang sepatutnya dia tahu, yang dia keliru dalam masalah tersebut, dia malu nak bertanya. Maka akhirnya dia berterusan dalam kejahilan. Yang ketiganya pengajaran hadis ini ialah berkenaan dengan malu seorang Islam ini merupakan bukti ke atas benar imannya. Al-ashiru anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan-jalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan kisah umat yang terdahulu. Ini kisah umat yang terdahulu sebelum umat Nabi SAW. Ada seorang lelaki ini berjalan-jalan, kemudian di tengah-tengah perjalanan, dia merasa haus sekali. Dia mendapatkan sebuah sumur, yakni sebuah bi'ran.
sebuah telaga. Dia jumpa sebuah telaga, maka dia turun ke dalamnya dan meminum daripadanya, yakni daripada air telaga tersebut. Kemudian dia keluar daripada telaga tersebut. Tiba-tiba dia mendapati, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah kerana kehausan. Lantas orang itu berkata, anjing ini benar-benar telah kehausan sebagaimana saya tadi juga kehausan. Dia terus turun ke telaga tadi dan mengisi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian dia menggigit sepatunya sehingga dia naik ke atas. Lantas dia memberi minum kepada anjing itu. Jadi lelaki ni akhirnya dia turun balik ke dalam telaga tadi. Dia ambil dia punya kasut dia tadi, dia isi air. Kemudian dia gigit kasut tadi, dia panjat balik naik ke atas. Dan bila dia sampai ke atas, dia letakkan sepatu tadi, lalu anjing itu minum air daripada sepatunya itu. Dan Allah memuji perbuatan orang itu kerana menolong anjing. Yang ditolong tadi ialah anjing yang sedang kehausan. Kemudian Allah mengampuni dosanya, yakni dosa orang tersebut. Ini ialah rahmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang juga mendapatkan pahala? Yakni para sahabat radhiyallahu anhum merasa hairan bagaimana lelaki tadi yang memberi minum anjing pun diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami bagi minum, kami bagi makan kepada binatang, adakah dapat pahala? Cuma kita perlu faham konteks hadis ini. Lelaki ini memberi minum kepada anjing yang dalam keadaan dahaga. Anjing itu sangat dahaga, dia tak dapat untuk mencari sumber air sendiri. Anjing tu tak dapat nak cari sumber air. Kalau dia tak minum tadi, dia mati. Maka lelaki ini pun bagi air. Baginda menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa. Yang ini merujuk kepada kabid ni limpa lah. Yang ada hati tadi, mendatangkan pahala. Yang ini memberi minuman dan seumpamanya kepada binatang tadi pun dikira pahala. Bagi ayam makan umpamanya, bagi kucing makan, dikira berpahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dikatakan kemudian Allah memuji perbuatan orang itu dan memberikan keampunan kepadanya serta memasukkannya ke dalam syurga. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang lain dikatakan pada satu ketika ada seekor anjing yang berpusing-pusing di sekeliling perigi yang hampir mati kerana kehausan. Jadi anjing ini dalam satu riwayat lain ceritanya anjing ini pusing telaga ni kerana nak minum air. Dan anjing ini kerana sangat dahaga dia hampir mati. Kemudian ada seorang penjahat dari Bani Israel. Disebut Baghiyun min Baghaya Bani Israel. Baghiyun ini ialah merujuk kepada penzina, pelacur. Ada seorang perempuan pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel ini. Dia melihat anjing ini. Lalu dia rasa kesian kepada anjing ini. Lantas dia pun melepaskan sepatunya dan mengambil air untuk anjing itu. Jadi dia pun
Cerita tadi lelaki tadi masuk dalam telaga, kisah yang lain pula perempuan ini dia pun ikat tali kasut dia jadi macam baldi tu, dia masukkan dalam tu, kemudian dia pun angkat balik dan mengambilkan air untuk anjing itu. Lantas anjing itu dia meminumkannya kepada anjing itu, maka diampunilah dosa orang tersebut lantaran perbuatan ataupun amalannya itu. Jadi pengajaran hadis ini cuma satu perkara juga yang perlu kita ambil perhatian, bahawasanya para ulama menyebutkan wanita tadi sebelum dia mati dia bertaubat daripada perbuatannya. Dia bertaubat. Bukanlah maksudnya perempuan tadi dia bagi minum anjing tersebut kemudian dia mati dalam keadaan tak bertaubat. Tak. Tapi dia bertaubat. Dia bertaubat sebelum mati. Ditambah dengan amalan dia bagi minum anjing satu ketika itu, maka diampunkan dosa-dosanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran hadis ini ialah berkenaan dengan kelebihan berlaku baik kepada setiap makhluk yang mempunyai roh, yang mempunyai kehidupan. Dan ini dikira sebagai amalan-amalan kebaikan. Yang kedua ialah berkenaan kelebihan memberi minum, khususnya kepada orang yang memerlukan. Dan ini merupakan di antara amalan yang menghampirkan diri kepada Allah. Dan lain-lain amalan lagi. Hadis yang ke-11, Al-Hadi Ashar anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin marra rajulun bi ghussani syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahhiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim fa udkhilal jannah. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, saya melihat seseorang yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dia memotong dahan yang berada di atas jalan, di mana dahan itu mengganggu kaum muslimin. Ini Nabi SAW melihat dalam syurga ada orang ini yang dia duduk, dia taqallab, dia ke sana kemari dalam syurga dengan sebab pokok yang dia potongnya daripada laluan yang mengganggu orang Islam. Jadi dengan sebab amalan tersebut dia dapat berjalan dalam syurga ke sana kemari. Ini menunjukkan bahawasanya memotong pokok daripada jalanan ini juga, sekiranya contohnya di kawasan kejiranan kita ada pokok yang menghalang jalan, menyusahkan kereta, motor nak lalu, orang nak lalu dipotong pokok tersebut, itu merupakan jalan-jalan kebaikan juga. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada seseorang yang berjalan kemudian mendapatkan dahan pokok yang berada di atas jalan, kemudian dia berkata, demi Allah saya akan menyingkirkan dahan ini kerana boleh mengganggu kaum muslimin. Kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan pada satu ketika ada seorang berjalan kemudian dia mendapatkan dahan berduri di jalan itu. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah memuji orang itu dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi pengajaran hadis ini berkenaan kelebihan menghilangkan sesuatu yang menyakiti orang ramai di jalan. Dan yang keduanya ialah berkenaan galakan untuk memberi manfaat yang umum kepada orang ramai, seperti membersihkan jalan dan seumpamanya.
Jadi semua hadis yang kita baca ini termasuk di dalam perkara-perkara kebaikan yang boleh dilakukan di dalam kehidupan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebahagian umat Islam berfahaman bahawasanya kebaikan itu hanya terbatas kepada amal ibadat yang khusus. Mereka menyangkakan kebaikan itu hanyalah solat, hanyalah puasa, hanyalah zakat dan seumpamanya. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini untuk menjelaskan bahawasanya jalan kebaikan itu sangat banyak. Umpamanya seorang yang bekerja di pejabat, yang berurusan dengan orang ramai, bertembung di antara keperluan dia untuk menyelesaikan urusan maslahat orang ramai dengan ibadat sunat. Nak solat duha 8 rakaat. Maka bagi mereka yang tidak faham, lalu mereka tetap melakukan solat sunat tadi 8 rakaat sehingga mengabaikan urusan orang ramai yang menjadi tanggungjawab dia. Kerana dia memahami bahawasanya kebaikan itu hanyalah pada ibadat khusus tadi, solat tadi. Sedangkan menguruskan urusan orang ramai tadi juga merupakan ibadat, merupakan juga jalan kebaikan. Bahkan itu merupakan tanggungjawab orang tersebut. Dia dibayar gaji untuk menguruskan urusan orang ramai. Maka kalau dia ada masa, dia boleh solat sunat. Tetapi contohnya pada hari tersebut sangat sibuk, tak sempat dia beribadat, nak solat duha tadi, solat sunat tadi. Maka hendaklah dia utamakan kewajipannya. Jadi tajuk-tajuk ini, hadis-hadis ini memberikan kita gambaran bahawasanya jalan kebaikan itu banyak. Dan setiap manusia dia boleh melakukan apa saja kebaikan berdasarkan masanya dan kemampuannya. Ada orang yang ada kelapangan waktu, dia tak bekerja, dia boleh solat duha umpamanya 8 rakaat. Ada orang yang dia agak sibuk, dia boleh solat duha 2 rakaat, alhamdulillah. Ada orang yang sibuk sangat menguruskan urusan manusia, tak sempat solat duha, tapi dia boleh menyelesaikan banyak urusan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Itu ialah amalan kebaikan dia. Jadi ini juga satu fikrah, satu kefahaman yang kita perlu faham, bahawasanya amalan-amalan kebaikan ini mempunyai cara-cara dan jalan-jalan yang banyak. Hatta tadi membuang kotoran daripada jalanan, memotong dahan yang menghalang orang nak lalu, bersifat malu dan sebagainya, semua itu ialah kebaikan. Hadis yang ke-12, الثاني عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwuduk, yakni dia berwuduk di rumah, fa ahsanal wudu'a, dan menyempurnakan wuduknya. Maksud menyempurnakan wuduknya ialah dia menyempurnakan rukun wuduk, sunat-sunat wuduk dan adab-adab wuduk. Yakni dia melakukan wuduk tadi dengan sempurna rukun, sunat dan adabnya. Summa atal jumu'atah, kemudian dia mendatangi solat Jumaat. Ini dia datang untuk solat Jumaat. Fastama'a, serta mendengarkannya. Yakni dia sampai ke masjid tadi dengan keadaan berwuduk. Dalam riwayat yang lain tadi dia tidak melangkah tengkuk orang ramai. Kemudian dia pun solat sunat ataupun solat qada umpamanya. Kemudian apabila khatib naik ke mimbar, fastama'a wa ansata,
maka dia pun mendengar. Istima' ni artinya mendengar dengan tumpuan. Dan dia diam, yakni ketika khatib berkhutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyam. Maka diampunkan dosa, yakni merujuk pada dosa kecil yang dikerjakannya antara hari itu sampai hari Jumaat berikutnya, yakni seminggu, dan ditambah dengan 3 hari. Sabtu, Ahad, Isnin, artinya 10 hari. Apabila dia ikut tartib ini, solat Jumaat pada minggu ini, 10 hari yang berikutnya dosa kecilnya diampunkan. Dan barang siapa yang memegang-megang batu, wa man massa, massa ni dia sentuh batu. Man massal hasa, dia menyentuh-nyentuh anak batu, yakni bermain-main. Zaman hadis ini dilafazkan oleh Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka solat dalam masjid yang mana lantainya daripada tanah. Tidak ada di kalangan para makmum ketika khatib sedang berkhutbah mereka menyentuh-nyentuh, main-main dengan anak batu. Maka Nabi sebut wa man massal hasa faqad lagha. Dan barang siapa yang menyentuh-nyentuh, main-main anak batu ketika khatib sedang berkhutbah, faqad lagha, maka sia-sialah Jumaatnya itu. Yang ini maksud lara di sini dalam hadis ini ialah gugur pahala Jumaatnya. Gugur pahala Jumaatnya walaupun solat Jumaatnya tadi sah. Walaupun tanggungjawab dia mendirikan Jumaat tadi telah terlaksana, tetapi pahalanya tak dapat. Dan pada zaman ini, ganti daripada main anak batu ini ialah main telefon bimbit. Sambil berkhutbah, khatib berkhutbah, ada makmum yang main telefon umpamanya. Maka itu termasuk di dalam perbuatan yang sia-sia. Bahkan sebagai masyayikh kita juga memasukkan dalam perkara ini ialah mencatat ucapan khatib tadi. Walaupun perbuatan itu bermanfaat, tapi sebahagian syekh mengatakan itu juga termasuk perkara yang dilarang. Jadi dia tulis, sedangkan itu perkara baik. Walaupun mungkin pada sebahagian orang itu perkara yang baik. Pada sebahagian guru-guru kita boleh juga, umpamanya seorang itu nak catat maklumat daripada khutbah. Tapi pada sebahagian guru kita kata itu pun termasuk dalam larangan. Ya wallahu a'lam. Jadi pengajaran hadis ini ialah yang pertamanya ialah berkenaan galakan untuk memperelokkan wudu ketika nak mengerjakan solat Jumaat. Artinya yang terbaik mengambil wudu ialah mengambil wudu di rumah. Ambillah wudu yang sempurna, jimatkan air, dan kalaulah semua makmum sebagaimana hari ini kebanyakannya mengambil wudu di rumah, maka daripada satu sudut ia telah berjaya menjimatkan penggunaan air masjid. Ia telah berjaya menjimatkan penggunaan air masjid. Dan bil air masjid tersebut yang sepatutnya dibayar boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Untuk tujuan pengimarahan, untuk tujuan pembangunan masjid, boleh digunakan untuk membantu fakir miskin umpamanya. Sebab sebahagian masjid sahaja bil airnya begitu tinggi kerana para jemaah suatu ketika dulu semuanya mengambil wuduk di masjid, dan yang mengambil wuduk tadi juga tidak terlepas daripada pembaziran air. Jadi di dalam syarak kita, dalam hadis ini telah dinyatakan panduan Nabi supaya para sahabat ini ambil wuduk di rumah, siap-siap ambil di rumah. Kemudian datanglah ke masjid untuk solat Jumaat. Melainkan bagi mereka yang terbatal wuduknya, maka bolehlah ambil di masjid. Yang keduanya ialah kelebihan solat Jumaat. Dan ia ini wajib ke atas setiap lelaki, setiap orang Islam yang merdeka. Lelaki berakal
lagi baligh, lagi bermukim. Dia ada 6 syarat wajib Jumaat lah. Ya, kalau dalam kitab fiqh, cuma saya tidak ingin panjangkan di sini. Dan solat Jumaat ini tidak sah melainkan dilakukan secara berjamaah. Tidak sah dilakukan melainkan secara berjamaah. Walaupun ada satu qaul Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi yang mengatakan sah solat Jumaat ini bagi keadaan tertentu seorang. Tapi secara umumnya solat Jumaat ini mesti secara berjamaah. Dan mazhab Syafi'i 40 orang yang bermukim. Dan dilakukan di masjid. Ya. Dalam zaman kita ni diberikan kelonggaran lah. Baik, seterusnya yang ketiga, solat Jumaat ini menghapuskan dosa-dosa kecil untuk tempoh 10 hari. Kerana apa? Kerana Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali ganda. Yang keempatnya ialah wajib untuk diam ketika khutbah dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu percakapan dan lain-lainnya ketika khutbah. Yang seterusnya, tujuan khutbah pada hari Jumaat ialah untuk memberi panduan kepada sidang jemaah dan mengajarkan mereka hukum hakam agama dan lain-lain. Oleh itu, khutbah ini perlulah ringkas dan memberi maklumat yang berguna kepada para hadirin, dan para hadirin perlu memberikan sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Yang ke-13, hadis yang ke-13 berkenaan dengan kebaikan lagi ialah الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang muslim atau mukmin, yang ini syak perawi sama ada disebutkan muslim ataupun mukmin. Apabila seseorang yang muslim atau mukmin itu berwuduk, maka ketika dia membasuh mukanya, keluarlah dari mukanya itu setiap dosa, yakni merujuk dosa kecil yang diperbuat oleh kedua matanya kerana melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan titisan air yang penghabisan. Jadi ini juga syak perawi berkenaan apabila seorang itu ambil wuduk, maka gugur dosanya, kita basuh muka tadi, sama ada dosa kecil tadi gugur dengan setiap titisan air wuduk tadi ataupun titisan air yang terakhir. Ini titisan air terakhir yang jatuh itu berkumpul padanya dosa-dosa kecil, maka dia jatuh sekali. Ini perkara-perkara gaib yang kita tidak nampak secara zahir. Tidak mungkin lah kita katakan nampak pula, melainkan orang yang Allah berikan, Allah buka hijab dia kasyaf, itu lainlah. Tapi pada orang awam dia tak nampak lah bahawasanya bila jatuh air tadi gugur dosanya. Tapi ini ialah perkhabaran daripada Nabi, yang ini apabila seorang itu ambil wuduk, maka dosa kecilnya akan gugur bersama dengan titisan air wuduk tadi atau titisan terakhir wuduk tadi daripada mukanya. Gugur dosa matanya tadi. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa yang perbuat oleh kedua tangannya itu kerana memukul yang tidak benar. Yang ini dia buat inayah pada orang lah, bersama-sama dengan air.
itu atau bersama-sama dengan titisan air yang penghabisan. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya itu kerana berjalan yang tidak benar. Ini berjalan ke tempat yang tak sepatutnya. Bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan titisan air yang penghabisan. Sehingga keluarlah semua dosa-dosanya dan menjadi bersihlah ia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pengajaran hadis ini ialah berkenaan dengan kelebihan wuduk, dan menekuni wuduk ini merupakan jalan untuk membersihkan diri daripada dosa-dosa kecil. Maka di antara amalan kebaikan yang sangat baik untuk dilakukan secara berterusan juga ialah mengekali wuduk. Ini selepas daripada batal wuduk, diambil wuduk yang lain. Yang kedua juga ialah berkenaan dengan kelebihan yang disebut dalam hadis ini mesti juga disertai dengan penyesalan terhadap perbuatan maksiat dan berazam untuk tidak mengulanginya. Jadi tidaklah semata-mata memadai seorang itu ambil wuduk, dia kata dosa kecil ni gugur. Tak. Maksudnya dia ambil wuduk tadi, dalam masa yang sama dia menyesal tentang dosa-dosa yang dilakukan dan dia azam untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan itu. Yang ketiganya ialah kita faham daripada hadis ini dua faedah wuduk, iaitu pertamanya ialah menyucikan fizikal daripada kotoran dan yang keduanya menyucikan jiwa daripada dosa. Pertamanya tadi menyucikan fizikal daripada kotoran dan yang keduanya ialah menyucikan jiwa daripada dosa-dosa. Ar-rabi'u asyar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, salat-salat yang wajib, salat-salat wajib yang 5, yakni 5 waktu itu, dan salat Jumaat yang satu ke solat Jumaat berikutnya. Satu ini merujuk kepada ibadat harian. Yang ini daripada satu waktu solat ke waktu solat yang lain. Kemudian merujuk kepada ibadat mingguan. Nabi kata dan solat Jumaat yang satu ke solat Jumaat berikutnya. Ini mingguan. Serta puasa pada bulan Ramadan yang satu ke puasa pada bulan Ramadan yang berikutnya. Ini tahunan, amalan tahunan. Itu menjadi penebus atas dosa-dosa, yang ini dosa-dosa kecil yang dikerjakan antara kesemuanya, antara keduanya tadi. Selama mana dosa-dosa besar dijauhi. Yang ini dosa kecil di antara dua solat, umpamanya di antara subuh dengan zuhur. Lepas subuh seorang tu ada buat dosa kecil, maka bila dia solat zuhur, hapus dosa kecil dia tadi. Kemudian lepas zuhur tadi dia ada buat dosa kecil lagi, dia solat asar, kemudian gugur dosa kecil dia di antara itu. Begitu juga bagi mingguan. Orang itu ada buat dosa, selepas daripada Jumaat dia ada buat dosa, sampai Jumaat berikutnya, dia solat Jumaat berikutnya, dihapuskan dosa kecil di antara dua Jumaat tersebut. Begitu juga selepas Ramadan, seorang ni buat dosa kecil, kemudian dihapuskan dosa kecil ni bila masuk Ramadan yang berikutnya. Selama mana Nabi kata idzaj tunibatil kabair, selama mana dijauhkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pengajaran hadis ini sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, bahawasanya melaksanakan kewajipan-kewajipan ini merupakan sebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Al-khamis ashar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah.
قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kamu sekalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil, dan mengangkat darajat, yakni di syurga?" Para sahabat menjawab, "Bahkan wahai Rasulullah." Jadi bila Nabi tanya ini, tentulah para sahabat ingin tahu amalan-amalan kebaikan. Maka Nabi mengajarkan dalam hadis ini beberapa lagi amalan kebaikan. Baginda bersabda, "Isbaghul wudu'i 'alal makarih." Menyempurnakan wuduk pada waktu-waktu yang tidak disukai. Menyempurnakan wuduk pada waktu-waktu yang tidak sukai. Umpamanya waktu yang tidak disukai ini pada waktu yang sangat sejuk. Di negara sejuk nak ambil wuduk pada waktu sejuk ni dikira sebagai makar pada waktu yang tidak disukai. Ataupun pada seorang yang sakit, umpamanya dia luka, dia ambil wuduk, itu makarih kepada dia. Maka ketika itu menyempurnakan wuduk pada waktu itu merupakan penghapus dosa dan mengangkat darajatnya. Selama mana luka dia tadi tidaklah bermudarat, mendatangkan mudarat dengan air tadi. Kalau doktor kata datang mudarat, maka tak boleh dia ambil wuduk dengan air tadi. Tapi kalau umpamanya dia luka sikit-sikit, mungkin sakit sikit kerana ambil wuduk tadi kena air, tapi tak mudarat pada tubuh dia, maka ketika itu dikira sebagai isbaghul wuduk 'alal makarih, menyempurnakan wuduk ketika keadaan yang dia tidak suka. Apa tadi Nabi sebut tadi ialah menghapuskan dosa dia dan juga mengangkat darajatnya. 3 amalan ini ya. Pertamanya isbaghul wudu' 'alal makarih, wa keduanya wa kathratul khuta' ilal masajid. Memperbanyakkan langkah ke masjid. Memperbanyakkan langkah ke masjid ini juga satu kebaikan. Maka ketika itu ada para sahabat yang duduk dekat dengan masjid, mereka minta, dikatakan Bani Salimah ni duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu bila mereka dengar hadis yang seumpama ini, mereka minta supaya diberikan keizinan mereka berpindah untuk duduk jauh daripada masjid. Dan Nabi SAW tidak mengizinkan mereka. Lalu apa mereka lakukan? Mereka datang ke masjid dengan mengecilkan langkah. Kerana mendengar berkenaan kelebihan memperbanyakkan langkah ke masjid. Yang ketiga, yang wantidharus salati ba'da salah, yakni menunggu solat setelah selesai solat. Dan menunggu solat di antara dua solat ini pahalanya ialah seperti dia berada dalam solat. Dan maksud menunggu ini sama ada menunggu secara fizikal, yakni dia menunggu umpamanya daripada solat zuhur sampai solat asar dia tunggu di masjid, ataupun selepas daripada solat tadi dia keluar untuk bekerja dan seumpamanya menyelesaikan urusannya, tapi hatinya terikat, hatinya tertakluk kepada masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya berkait dengan masjid. Yakni dia telah menanamkan azam, yakni apabila masuk waktu asar nanti dia akan datang. Jadi asar dia datang. Kemudian selepas daripada asar dia pun menyelesaikan urusan dia. Kemudian waktu maghrib dia datang, itu pun dikira menunggu solat di antara solat. Fadzalikumur ribat. Itulah yang harus kalian utamakan. Ar-ribat di sini maksudnya dari segi bahasa ialah ar-ribat ni ialah jihad ya, ataupun tempat bertahan. Fadzalikumur ribat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pengajaran hadis ini antaranya yang pertama ialah galakan untuk menyempurnakan wuduk walaupun ketika kesusahan. Seperti bersangatan sejuk ataupun ketika memerlukan air. Yang air itu ada, mungkin dia ada air ketika ketiadaan air, dia ada air untuk ambil wuduk. Jadi sempurnakan wuduk. Yang keduanya ialah berkenaan dengan menjaga solat berjamaah di masjid.
dan mengambil berat dengan solat ini, dan lain-lain lagi lah. Ini cuma kita ambil dia punya beberapa amalan yang Nabi SAW sebutkan ini. Hadis yang ke-16 an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardain dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sentiasa menjaga solat subuh dan solat asar, nescaya ia masuk syurga. Man shallal bardain, barang siapa yang solat bardain, iaitu solat subuh dan asar. Dinamakan solat subuh dan asar ini dengan solat bardain kerana ia ini pada dua sisi hari. Yakni solat asar ini nak tukar daripada malam, daripada siang kepada malam. Adapun solat subuh nak tukar daripada malam kepada siang. Jadi dinamakan shallal bardain. Man shallal bardain, siapa solat bardain, yakni solat subuh dan asar, dakhalal jannah, nescaya dia masuk syurga. Jadi pengajaran hadis ini yang pertamanya ialah berkenaan kelebihan menjaga solat fajar. Solat fajar. Kerana pada waktu ini ialah waktu sedang sedap untuk tidur, lazat untuk tidur. Jadi solat subuh ini merupakan satu solat yang sangat tinggi kedudukannya, seperti juga solat yang lain, tetapi mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana kesukaran untuk melaksanakannya. Dan begitu juga solat asar kerana kebiasaannya manusia sibuk untuk menyempurnakan urusan-urusannya. Maka menjaga dua solat ini mendapat kelebihan yang khusus, sehingga Al-Quran juga menyatakan berkenaan dengan kelebihan solat asar, ya. Hafizu 'alas salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan yang keduanya ialah mengambil berat dengan dua solat fardu ini, dan masuk syurga ini tidak terbatas mata-mata dengan menjaga dua fardu ini, bahkan perlu jaga fardu-fardu yang lain. Anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang itu sakit atau sedang bermusafir, maka dicatat baginya amal perbuatan seperti yang biasa dikerjakan pada waktu dia tidak bermusafir dan pada waktu ia sihat. Ini satu khabar gembira bagi orang yang melazimi solat ataupun solat berjamaah. Yang apabila dia sakit ataupun dia bermusafir, dia tidak boleh untuk mengerjakan solat berjamaah, ataupun dia tidak menyempurnakan solat yang sempurna, tamam 4 rakaat, dia melakukan qasar, maka pahalanya tetap diberikan sempurna. Ini bagi orang yang melazimi solat berjamaah. Sebagaimana yang berlaku sebelum ini, apabila berlakunya arahan untuk tidak mengerjakan solat berjamaah kerana takut tersebarnya penyakit, maka ketika itu insya-Allah orang yang melazimi solat berjamaah sebelum daripada itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang sempurna seperti dia mengerjakan juga solat berjamaah walaupun dia solat di rumah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung nanti pada hadis yang ke-18, hadis riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.